Malam ni nak cerita yang pertama ialah janji Allah Ta'ala ataupun balas Allah Ta'ala kepada orang yang beriman dan amal soleh. Yang mana amo baca Suratul Baqarah ayat yang ke-25 dan Suratul Ankabut ayat yang ke-7. Tu di antaranya. Tapi di ayat-ayat lain banyak lagi yang Tuhan janjikan kepada orang yang beriman dan amal soleh, yang mana dia hidup di dunia selama umur yang Tuhan bagi kepada dia. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian, juga malam ni amo nak cerita sebagaimana minggu yang telah lepas amo nak cerita kata ni dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu insya-Allah taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian, pak cik panguh kita semua yang sedang menutung dia sedang ikuti amo sekarang ini. Jadi kita dah maklum sebagaimana maksud hadis yang sepotong hadis yang Nabi duk cerita. Panggil tanda-tanda Allah Ta'ala mencintai seorang hamba dia. Tanda kata Allah Ta'ala ni cinta kepada seorang hamba dia di dunia ni. Maka macam mana Nabi cerita? Nabi cerita kata Allah Ta'ala kalau dia cintai kepada seseorang hamba dia saat itu, maka dia bui pemanis. Nabi kata Allah Ta'ala selalu bui pemanis. Bila Nabi kata pemanis, sahabat dia tak erti. Dia tak faham dengan kata pemanis ni. Apa maksud dia tanya, ya Rasulullah? Apanya maksud ya Rasulullah pemanis itu? Nabi pun ceritalah. Pemanis yang Allah Ta'ala bui seorang hamba dia saat ni, ataupun hamba-hamba dia yang dia cinta, yang dia kasih, yang dia sayang saat ni, apa maksud dia pemanis? Nabi cerita kata iaitu pemanis ni, Tuhan ni bilalah hamba dia tu di akhir-akhir umur dia. Ketika seseorang hamba dia tu hampir ajar dia, hampir ajar maut, dekat-dekat nak mati ataupun tua dah, Allah Ta'ala akan bui kepadanya panggil amal soleh. Amal soleh. Dan dia akan mati di dalam keadaan amal soleh dan husnul khatimah. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ceritanya. Ni tanda kata Tuhan ni cinta kepada hamba dia. Tuhan kasih, Tuhan redha, Tuhan keni kepada seseorang hamba dia tu, lagu tu lah Tuhan buatnya. Walaupun dia teruk di waktu muda. Di waktu muda ni dia teruk sekali, dia deraka ke Tuhan banyak. Banyak dia deraka kepada Allah Ta'ala. Bahkan dia tak padu kepada agama. Boleh jadi dia ni musuh agama, boleh jadi. Di waktu dia muda, di waktu dia cekak. Tapi bila Tuhan ni sayang ke dia, Tuhan jadikan orang ni bila hampir-hampir ajar dia. Bila masa tua dia, Nabi kata, Allah Ta'ala balikkan hati dia semula. Balik hati dia, suka dengan amal-amal yang soleh. Ni yang mana kita tengok di hari ni, banyak sekali. Pak cik panguh kita, bila masa tua dah ni, Allah teriak ke masjid. Teriak ke masjid. Tu. Kerana apa? Kerana menyesal apa yang dia lakukan dulu. Ni di antara yang mana Nabi duk cerita kata ni pemanis. Tuhan bila dia sayang, dia cinta kepada seorang hamba dia, dia beri pemanis. Maksud pemanis ini apa? Tuhan jadi dia tu husnul khatimah. Husnul khatimah. Mana di akhir hayat dia, di akhir umur-umur dia saat itu, Allah Ta'ala balik hati dia, suka buat amal-amal soleh. Sehingga dia mati di dalam keadaan dia buat amal soleh. Panggil mati dalam husnul khatimah. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ajak kata kita di hari ni. Amba demo supalah. Nak cerita kata kita kena cari benda ni. Yang kita duk bimbangnya hak Nabi duk cerita. Hak Nabi duk cerita dalam hadis dia. Nabi kata kalau orang seorang hamba saat ini, orang yang beriman, orang Islam, tapi umur 40 tak berubah lagi. Tu. Bila umur 40 tak berubah lagi ni, ada di antara riwayat kata orang ni payah dah. Payah dah nak balik hati. Hak ni kita bimbang sekali ni. Kita tak dapat pemanisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Panggil kita ni mati dengan keadaan su'ul khatimah. Jahat kita. Akhir umur tua bercakap dah jadi mati dalam jahat.
Mati dengan tak semaya, mati dengan awak maksiat. Hani wal iyazabillah, minta Tuhan jauhlah kita. Sebab tu hari ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayah atau kita ni banyak dah hari ni. Nah, khususnya tak kira lah. Nah, kaum ibu ke, kaum bapak ke, bangsa muda dulu ke Allah banyak lah. Nah, orang kaum ibu ni kadang-kadang lobby dulu masa dulu. Gelinya lah di masa muda-muda dulu, gelinya. Orang kena berlaku gelinya. Tapi Tuhan taruh umur siapa ketua ni, Masya Allah, menangis dia. Teriak dia, sentiasa teriak dia. Sentiasa berzikir dengan Allah Ta'ala, sentiasa teriak dia. Menangis sesar. Apa yang dia laku pada masa dulu. Ada setengah orang ni siapa, gelinya ni siapa apa, siapa berlaku ke benda tak comel. Siapa berzina. Siapa, apa ni tak molek lah. Hidup noyak. Tapi di akhir umur dia, Allah jadi seorang yang solehah. Jadi seorang yang soleh noyak. Banyak kita tengok. Hari kita nak macam ni lah ni. Kita nak macam ni orang kita di hari ni. Jangan kita rasa degi siapa ke akhir hayat kita, jangan. Sebab tu hari ni ibu-ibu, ayah-ayah semua dah. Orang tak paling lagi daripada maksiat tu boleh paling dah. Kita boleh paling dah hari ni nak ayat kata. Kita belilah kain sarung, belilah baju Melayu. Pakailah kepiah-kepiah, cari masjid dan balas hati. Paling tengok hati kita ni ada gapo, kita nak pergi dah. Kita nak pergi dah hari ni. Sebab tu kita di hari ni kena mikir banyak. Kerana kita duduk di penghujung dunia dah. Hari ni kita nak cari seni, tak jumpa dengan seni dah. Kau setahun kau kita nampak hari ni. Kau setahun kau kita nampak kata kita tak seni dah. Bukan ke arah seni dah, ke arah tak seni dah kita. Tengok hari ni ayat. Tak pernah berlaku tahun-tahun yang telah lepas. Tak pernah berlaku di abad-abad yang telah lepas. Tapi tengok setahun dua ni tengok. Tuhan buat turun satu penyakit COVID, corona no ayat tu. Susah habis seluruh dunia. Siapa Baitillah, siapa Kaabah di Mekah pun tutup juga. Siapa Masjid Nabi di Madinah pun tutup juga. Ini di antara no ayat kata kita di hari ni penghujung dunia dah. Sebab tu boleh dah kita cari balasah. Sebab tu kita boleh dah cari masjid. Boleh dah kita pakai berzikir, pakai amal ibadat, bertaubat dengan Allah Ta'ala. Apa yang kita laku masa dulu, dosa-dosa di antaranya, boleh dah. Kita beradu, boleh dah kita beradu, kita carilah masjid balasah. Kita buatlah jariah banyak-banyak di hari ni. Bangun tengah malam bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana kita hampir dah hari ni. Hampir nak hidup dalam kubur dah. Tak berapa hari lagi kita akan duduk di bawah nesai dua putung. Amba demo supaya sentiasa kena ingat kemati. Kerana ingat kemati ni ayat tak ada dah penawar besar sekali. Untuk kita nak slow, nak beradu apa saja yang kita deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mengingat mati ni satu penawar besar. Satu penawar besar, iaitu nak gapo? Nak menghilangkan karak-karak yang ada di hati kita. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, sebagai peringatan kepada puak kita semua. Utama sekali diri amo dan keluarga amo. Ni dah tak ada lah kita. Orang bekeng habis bekeng. Orang haneleh habis haneleh. Orang apa ni? Orang tinggi habis tinggi nak ayat. Bila tersampai di kemoncok hidup kita untuk nak menuju ke alam akhirat lagi ke datang, paling kiri, paling kanan tak ada gapo sekara, maka kecewalah kita pergi. Kita menemui Allah Ta'ala, kita pergi jumpa dengan Tuhan ni, dengan keadaan kita kecewa, dengan keadaan kita ni merana, dengan keadaan kita ni menangis. Menangis sehingga tak ada kering air mata pun tak berarti lah. Ini ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Ini satu potong hadis Nabi duk cerita kepada kita supaya kita ambil pengajaran, buat mikir benda ni. Ni nak ayat tanda Allah Ta'ala cinta kepada seseorang hamba dia tu. Dia buat macam tu. Jadi Tuhan nak bos syurga maksudnya. Orang ni Tuhan nak bos syurga. Walaupun dia tu karuk dulu pun, akhir Tuhan capak hidayah ke dia. Dia berasa nak buat amal soleh, dia tinggal segala-gala nak ayat tu. Lalu tu dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia meninggal dan dia akhir umur dia, hayat dia dengan keadaan amal-amal soleh itulah. Apa ni husnul khatimah. Yang itulah kita nak sekali ibu-ibu, ayah-ayah.
Tu. Baik, itu sebagai peringatan ayah-ayah dan pocik panggah semua nak ayat kita kena mengingati. Sebab tu hamba ni suka sekali. Kerana Nabi berkata dah ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama ni nasihat. Kita kena banyak nasihat. Kena banyakkan nasihat. Tegur baik. Tegur baik nak ayat tu. Mengingati sesama kita. Mengingati, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingati itu memberi faedah besar kepada orang mukmin, supaya kita tak lalai, supaya orang lain pun tak lalai. Kita mengingati, bukan nak kata huduh. Bukan kita nak sumpah apa dak, mengingati. Siapa dia tak sedar lagi, tak khabar lagi, marilah kita. Marilah. Kerana satu hari kita nak duduk dalam tanah dah. Kita nak jumpai Allah Taala dah. Kita nak masuk ke lubang tanah, lubang kubur dah. Apatah lagi kita tak heran dengan Allah Ta'ala. Jangan lawai Allah Ta'ala tak benar kita. Jangan lawai Rasulullah tak benar kita. Jangan lawai agama tak benar kita sama sekali. Kita mesti kena ikut dia. Bukan dia ikut kita, kita kena ikut dia. Hani lawai secara mana tak benar kita. Hani nak ayat kita bukan sudah kita dak. Sudah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dia cipta kita. Kerana dia buat kita, dia jadi kita sampai kita ada di hari ini, boleh menyawa, boleh menikmati segala-gala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bila mu ingat kepada dia, dia akan ingat kepadamu. Bila dia kasih kepadamu, dia reda apa yang kamu buat, maka syurgalah balasan kepadamu. Hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu habis itu. Baik, kita mari tengok. Kemungkinannya malam ini tak lama. Mari kita tengok janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang amal soleh. Dua ayat dan dua surah yang hamba baca saat ni. Selalu sebenarnya kita ni dah tahu lama dah. Yang hamba duk cerita ni tahu lama dah. Tapi lama sekali kita mengingati sesama kita. Ni apa panggil balasan, apa panggil janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala atau balasan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh. Mana dia dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 Tuhan ada cerita. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Tu bunyinya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Wa basyir, Allah Ta'ala suruh Nabi kita tu royakkan berita gembira, berita baik, berita suka, berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh. Ni wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Telah dan hendak royaklah Muhammad, hendak ceritalah Muhammad kepada orang-orang beriman dan amal soleh. Ni Tuhan suruh Nabi Mak royak. Apa nama Tuhan suruh royak? Orang ni bila dia beriman dah, rajin buat amal soleh dah, dua-dua ni ada pada dia. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuhan kata mula-mula sekali Tuhan nak beri balasan kepada orang ni apa nama? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Boleh bagi orang yang beriman dan amal soleh, boleh gapo tu? Jannatin tajri min tahtihal anhar, iaitu kebun-kebun, yakni syurga. Tuhan akan balas dengan syurga ibu-ibu. Ni ingat molek. Kita lah ni kita beriman dah dengan Allah Ta'ala, rukun iman dah berlaku dah. Rukun iman ni kalau kita beriman berlaku, percaya berlaku dah. Hanya kita tindih dengan amal-amal soleh. Kita ikuti pula dengan amal soleh, dengan kebajikan, dengan buat baik. Tak nak kira lah buat baik ke apa pun. Dah tua tu beriman dah, buat benda baik lah. Jangan dia buat benda jahat. Apa benda yang merupakan jahat, kita tinggal. Jangan.
Jangan buat macam kita duk muda-muda dulu kacau dekat hak tahu dah kata berdosa. Hak tahu dah Tuhan marah kacau juga kata. Tapi mujur alhamdulillah Tuhan tak mati. Banyak mana orang mati masa muda tengah dalam maksiat. Tapi alhamdulillah orang tak mati ni Allah besarnya nikmat. Sempat Tuhan beri taufik dan hidayah kepada dia. Dia dengan Tuhan nak pulih dia nak ayat tu. Ni tanda kata Allah Taala cinta kepada dia. Tuhan nak jadi dia ni ahli syurga Allah Taala. Jadi gena-gena pun Tuhan ambil akhirah belaka. Ni nak ayat tu. Nah, sebagaimana hadis hari lah. Ni balasan nak ayat tu. Balasan janji Allah Taala kepada orang beriman dan amal soleh. Yang pertama ialah dia akan bui kebun-kebun. Jannatin, kebun-kebun. Kebun saat itu tajri min tahtihal anhar. Kebun ni yang mengalir air-air di bawah kebun tu. Yang ada sungai di tepi kebun tu. Duk mengalir, apa duk mengalir? Tajri, mana duk berlari, duk derah. Air derah di bawah kebun-kebun. Allah Tuhan beri. Ni pertama janji Allah Subhanahu wa taala. Kebun ni duk mana ni? Kebun ni duk dalam syurga. Kebun ni duk dalam syurga. Yang mana Allah Taala nak beri kepada orang beriman dan amal soleh. Ni di antaranya. Di antara janji Allah Taala ni. Tu. Lepas tu Tuhan cerita pula lepas pada tu. Bila dia bui dah kebun-kebun ni, kecil dah kebun-kebun ni. Sebut atas kebun ke? Allah, buah-buah kayu lah. Buah-buah kayu nak ayat tu. Buah deriah, buah rambut teh, buah setor, buah naka, buah pisang, buah cepedak. Buah-buah semua. Ni dalam, duk isi dalam syurga esok. Jadi syurga ni bukan duk bangun ni saja tak. Ada penuh dengan kebun-kebun. Sebab tu di dunia ni nak ayat orang gila dengan kebun. Orang suka. Kena dengan hati manusia ni. Tak ada siapa dia seorang pun dalam dunia ni ayat tak suka dengan kebun. Semua ni suka dengan kebun belaka. Sebab tu di antaranya Tuhan kecek dengan kebun. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa dia nak ke kebun dunia, Tuhan kata aku beri sebahagian daripadanya. Tuhan kata. Tapi sebalik yang Tuhan ada royaknya, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Siapa dia nak ke kebun akhirat, aku tambah lagi. Tengok Tuhan cerita. Tuhan kecek dengan kebun sendiri. Kerana kebun ni tempat orang suka. Lepas tu begitu juga bila ada bangun ni tepi kebun ni comel. Panengnya tu comel. Suasana hidup tu sedap. Orang panggil bayakat. Tak itu. Bila rumah kita besar, duduk tepi gelau, tepi sungai. Sungai pula penuh dengan kebun-kebun. Apatah lagi kalau kebun tu cuci. Tak ada semok dak kebun ni. Ni kebun lah syurga esok. Tak ada macam kebun tak dunia, tak ada rupuk panjang, tak ada pacak, tak ada. Ni satu hal nak beri ni janji Allah Subhanahu wa taala pada puak kita semua. Termasuk hamba dan juga demo nak ayat tu. Sebab tu kita kena pilih hati kita di hari ni untuk berdaping diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bertaubat kepada Allah Taala, minta ampun dia, kau apai. Kerana kesilapan kita banyak hari ni. Biar kita menangis, biar kita meratap, biar kita teriak kerana memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku salah kita. Kita kena banyak mengaku salah. Abang syikayatul hajah. Kena mengadukan hajat-hajat kita. Kena iktirafkan apa yang kita laku dulu. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata kena mani i'tarafah. Siapa dia iktiraf. Yang ni siapa dia mengaku diri di dalam doa dia, dalam mitak dia. Summa taba, kama dia bertaubat kepada Allah. Taballahu alaih, nascaya Tuhan beri taubat kepada orang itu. Yang Tuhan nascaya Tuhan terima taubat dia tu. Tapi kena kita iktiraf. Kita kena iktiraf. Kena mengaku kita ni. Kena bila dengan Tuhan. Kita kena bila dengan Tuhan. Ya Allah, aku ni dosa denganmu. Ya Allah, dulu ni aku tak semaya. Ya Allah, dulu aku main tino. Ya Allah, dulu aku curi banyak. Ya Allah, tak ada arah nak buat macam mana dah. Ya Allah, aku ni habis gamak. Ya Allah,
Lah ni aku mengaji, aku belajar, aku dengar, aku takut ya Allah. Aku umur akhir dah ya Allah, aku rasa nak mati dah ya Allah. Tapi aku bimbang, aku ni umur teruk dah ya Allah. Takut minta apung ya Allah. Apa kesilapan aku dulu ya Allah. Aku mengaku malam ni ya Allah. Aku mengaku di saat-saat ni ya Allah, aku bersalah padamu ya Allah. Banyaknya dosa aku ya Allah. Kalau minta apung kau ya Allah, nyanyolah aku ya Allah. Aku akan bakar, aku akan dibakarkan oleh neraka ya Allah. Aku tahu dah kata azab di akhirat esok, aku tak ada nak lari ya Allah. Tak ada tempat aku nak melari diri ya Allah. Tak ada tempat aku nak menusuk ya Allah. Aku mesti kena merasai apa yang musdia padaku ya Allah, neraka mu tempat azab ya Allah. Aku tak si ya Allah. Ni kita kena iktirafkan apa dosa-dosa kita, kesilapan kita. Ni bila kita mengaku lagu tu, taballahu alaih, Tuhan pun terimalah taubat kita. Ni nak lagu tu. Sebab tu jangan sekali, jangan dua kali, jangan tiga kali, jangan 10 kali. Selama kita ada umur ni, kita ulang-ulangi. Kita ulangi ke benda tu. Lepas sekali, lepas lepas malam. Bukan tiap-tiap malam kita ni. Adanya seminggu, 2 malam, 3 malam pun alhamdulillah dah. Sebulan boleh 4-5 kali pun alhamdulillah dah. Kita naknya apa? Kita munajat dengan Allah Ta'ala ni, kita mengaku sungguh, iktiraf sungguh kita ni. Sehingga kita menangis. Sehingga kita teriak, sehingga kita mengalir air mata kita bertitik di atas sejadah kita. Tepat semaya kita. Hak tu kita nak sekali. Biar mari kesalahan kita saat itu daripada lubuk hati kita sungguh. Perasaan kita tu. Siapa daripada hati yang kecil adalah jiwa kita. Ni kita. Nak ayat itu kita bukan taubat di bibir mulut saja dah. Taubat dengan hati kita sungguh-sungguh. Insya-Allah jangan putus harapan. Kau ibu, kau bapa, walau dulu kita pernah zina, dulu kita pernah buat maksiat, ayat tu banyak. Kita bertaubat, jangan putus harapan ayat tu. Ni keadaan tengok Tuhan ni. Keadaan Tuhan tak ada. Tengok hadis Nabi yang baca saat ni ke. Maksud dia nya dah Tuhan nak buat syurga dia, gana-gana Tuhan ni nak ayat kata dia Tuhan ni dia balik hati kita, berasa nak buat amal soleh, berasa nak buat benda baik, berasa nak buat apa. Ni nak ayat dia pemanis, suka buat amal soleh. Tapi sebaliknya Nabi kata dalam hadis ni, apa nama? Sekira Tuhan tak siwi masuk syurga dia, orang ni umur 40 lebih dah, Allahu Akbar, Tuhan tak sayang ke dia, Tuhan tak cinta kepada dia lagu mana? Tuhan biar we duduk dalam kesibukan masa tua dia. Tua dah pun sibuk lagi, Allahu Akbar. Hubai pakai bulu hidung dah. Bukan rambut saja dah, bukan janggut saja dah hubai. Hubai pakai bulu hidung dah, duk sibuk lagi. Celah orang ni nak ayat kata, Nabi kata Tuhan tak cinta kepada orang ni. Tuhan lah orang ni biar duduk dalam kesibukan. Duduk dalam sibuk walaupun dia tua dah pun. Ni kita takut sekali ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Sebab kita hak tua ni ke, kita hak tua ni, ibu-ibu ayah sedang penutup nak ayat tu. Bila kita tua ni cukup dah lah kita. Cukup dah kita. Padai dah gila pagar, padai dah kita cara kebunnya. Biar anak kita dah. We ke anak-anak kita lah, kita orang tua padai dah. Beli wasabeh, duk sejik dah. Tu kita nak lagu tu. Duk ngatik, duk sejik. Pagi-pagi maya sunat isyraq, sunat apa ni? Sunat isyraq, sunat duha. Maya lah. Qada-qada hak dulu nak ayat tu. Ni jadi sibuk lagi. Tua bercakap dah. Kadang-kadang duk sibuk lagi nak ayat. Kita relax dah ayat tu. Cukup dah kita. Kita nak uya apa? Kita kembali ke pakai jalan. Kita nak menjadi comel kita nak ayat tu. Ni bagaimana Nabi duk cerita. Ni di antara yang Allah Ta'ala janji kitanya, yang pertamanya dia bui kebun-kebun. Kebun dia ayat dah. Kebun ni yang ada sungai-sungai di tepi tu duk mengalir air. Air duk derah di bawah kebun tu. Tajri min tahtihal anhar. Yang duk mengalir di bawah tu oleh sungai-sungai. Tu. Lepas Tuhan kata pula, Tuhan bayarkan kebun-kebun saat ni tu, buah pokok-pokok kayu saat ni tu. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Setiap kali Tuhan beri buah-buah kayu dalam syurga esok.
Tu. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Puak dia dalam syurga semua tu. Akan kecek. Pakai duk kecek. Lah, rezeki supaya tu hewi atas dunia dulu ya. Weh, buah kayu ni supaya dengan atas dunia dulu ya. Lah, buah deriya. Buah cepedak. Lah, buah nakok. Buah topoh. Lah, buah tamak. Tu. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Qalu hadzal ladzi, kata mereka itu, ini alladzi ruziqna, yang Allah Ta'ala bui kita rezeki dulunya, min qabl, sebelum pada ni, jadi di dunia dulu. Wa utubihi mutasyabiha, Tuhan bui kita ni lebih kurang ya, seakan-akan ayat tu. Tengok buah-buah kayu syurga pun teringat buah kayu di dunia dulu, seakan-akan ayat tu, supo ayat tu. Buah delima, buah topoh, buah apa. Tu. Walahum fiha azwajum mutahharah. Lagi pula Tuhan kata, aku berjanji dengan orang beriman dan orang yang amal soleh tak ada apa nama. Tuhan bui pula dalam syurga esok azwajum mutahharah, iaitu isteri-isteri yang suci. Ini janji Allah Ta'ala, balasan Allah Ta'ala kepada orang beriman. Dia bui isteri-isteri yang suci. Maksud suci sini maksudnya tak mari bulan dah. Bukan suci daripada cemar tanah ke bonok gapo ke dak. Orang dari syurga ni orang comel belaka. Tak ada orang tak comel, tak ada orang duk selomok dengan seluk dengan duk kubel, tak ada. Orang comel belaka. Tapi suci sini maksudnya orang tina tak mari bulan dah. Orang tina hak Tuhan cerita kata bini-bini, isteri-isteri dalam syurga esok ni, isteri ni muda-muda, cantik-cantik, comel-comel, tapi dia tak ada mari bulan dah. Jadi kita boleh sentiasa boleh ambil nikmat dengan dia semua-semua, tak ada apa dah. Tak ada kata tak boleh sawi orang tina kawan ni, tak boleh tidur lala ni, mari bulan dah lah, tubik dah ni, kemarin dah ni, tak boleh dah ni. Dak. Dalam syurga ni 24 jam lah. Moga mu tak boleh puja nafsu dah dunia dulu. Mu ni patai larang nak ayat tu. Mu ni patai larang banyak. Kerana mu buat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga Tuhan larang agak tak buat lah. Hati ni agak Allah tak dunia dulu agak. Cita-cita lah nak bini 4, nak bini 3, nak bini 2. Tapi tak boleh, tak sampai nikmat tu nak ayat tu. Mati dengan keadaan tak dapat rasa benda nikmat tu. Akhirat esok Tuhan akan bui kita. Apa tu? Bui anak-anak bidadari. Sebab tu Tuhan kata azwajun, bukan seorang dak isteri kita di syurga esok. Tuhan royak kata azwajun, isteri-isteri. Yang ni banyak orang isteri, banyak orang. Amor akan banyak orang isteri di akhirat esok. Demo pun dimaki lah. Hanya hari ni kita nak pisah supaya kita masuk syurga Allah Ta'ala ya. Sama-sama cari jalan, sama-sama mengelakkan diri daripada maksiat larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal tetap dia akan janji, dia akan balas kita lagi ke datang. Hari ni ayat. Isteri yang ada dalam syurga ni mutahharah. Tu. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Hani nikmat berlaku dengan ayat tu. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, benda ni bukan mustahil bagi kita. Kita panggil misit. Kita panggil ada peluang. Kita ni panggil hak. Ada hak untuk terima syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena syurga Tuhan ni, ia bukan kata milik siapa-siapa dak. Hak Allah Ta'ala, siapa-siapa dia pun hak masuk. Tak ada yang kata, mu tak masuk syurga, kita tak kena bimbang, orang kata kita tak masuk syurga. Karena syurga bukan dia buat, bukan siapa dia dak. Hak Allah Ta'ala. Siapa dia yang Allah Ta'ala reda, siapa dia yang Allah Ta'ala ni cinta kepada dia, maka orang ni berhak masuk syurga. Tak ada kira. Walaupun orang tu setara mana tak kira. Anak tu guru ke, anak tu dalam raya kulit ke, anak tu ewak ke, anak tu ewak kocok ke,
Tak ada kira, tak ada kira. Bila betul dengan Allah Ta'ala. Bila lah Allah Ta'ala redha apa yang dia lakukan, Allah Ta'ala kena ke dia akan masuk dalam syurga no ya tu. Hani rangwan orang panggil rangwan. Rangwan ni pun hak Allah Ta'ala janji. Allah Ta'ala sanja dah dalam Quran kata dia nak balas lagu ni. Handa suratul Baqarah no ya tu. Lepas tu apa nama lagi hak pisiknya rangwan. Wahum fiha khalidun. Mereka itu ahli-ahli syurga, termasuk kita dan isteri-isteri kita. Dalam syurga esok khalidun, kekal buat selama-lama. Ini nyata Tuhan duk cerita ni. Ni Tuhan nak wik kita ni. Kita duduk tempat nikmat. Kita duduk tempat nikmat no ya tu. Kenapa? Karena kalau kita beriman dan amal soleh. Amal soleh ni penting sekali ni. Iman tu adalah hati kita ya. Tak ada apa tu. Kita dah yakin 100% dah Allah Ta'ala ni Tuhan kita. Muhammad Rasul kita. Al-Quran kitab kita. Qadar dan qadar. Hari akhirat ada. Syurga neraka ada. Alam gaib ada kita ni. Tak ada apa dah. Alam barzah ko. Syurga neraka ko. Ada kita beriman cukup dah. Hanya amal soleh ni kena pakai usaha. Hak ni hak berat sekali amal soleh ni. Bila kita boleh buat amal soleh, Tuhan kena hal dah. Kerana nak kata agama Islam ni agama Allah. Agama Islam ni agama Allah. Maka Allah nak kita jadi orang molek. Habis tu Islam ni yang mengajar orang jadi molek. Dasar Islam ni dasar molek. Tengok tu. Tuhan kacau ada royak. Kalau muat tak molek buat jahat, neraka. Ni royak. Habis orang kata orang Islam ni buat jahat, orang Islam ni jahat, kita boleh tolak orang ni. Kita boleh nafikan orang ni royak tu. Tak ada. Tuhan ni royak amal soleh. Beriman amal soleh, beriman royak tu. So buat benda baik. Ada bahawa tak molek tu, dia orang yang bawa agama tak molek. Perangai ada, perangai cemar, perangai tak molek. Jadi takabur, jadi berkosir, jadi tomok, jadi wak maksiat, bunuh orang. Ni peribadi orang nak tu. Kejahatan dia. Tapi pasal agama tak ada dah. Kerana nak masuk surga Allah Ta'ala ni kena orang molek. Kena orang molek, ingat. Kena orang molek. Orang tak molek tak boleh masuk surga Allah. Innal abrara lafi na'im. Orang suka buat kebajikan, buat kebaikan tu, lafi na'im. Dia akan masuk dalam nikmat-nikmat. Mana nikmat? Syurga lah. Tak ada nikmat yang sempurna selain daripada syurga. Sebab itulah syurga ni Tuhan janjinya tak ada sesempurna. Tak ada dah. Nak lawan dengan syurga tak ada dah. Dalam syurga ni sebutir pun tak ada yang tak pakai. Semua nikmat berlaku. Sama ada pandangan kita, sama ada dengaran kita, sama ada kecapan kita, sama ada setuh kita, semua tu adalah nikmat-nikmat syurga. Jenis hak bahasa kena tepuh, Allah sedap taruh tepuh. Jenis hak bahasa peluk, sedap peluk. Jenis hak bahasa kecak dengan mulut, sedapnya rasa air. Jenis hak bahasa jenis tengok dalam syurga, Allah cukup sedap sekali tengok. Tu. Jenis hak bahasa dengar, Allah sedapnya dengar benda dalam syurga esok. Jadi dalam syurga ni tak ada benda sia-sia, tak ada. Rupa benda nikmat berlaku. Sebutir syurga tu, 8 butir syurga semua tu tempat nikmat berlaku. Ni kita bakal nak pergi ni. Ni kita bakal nak cari ni. Ni kita bakal nak usaha di hari ni. Sebab tu siapa-siapa saja, ibu-ibu ayah-ayah nak ayah kata, dia suka balah, dia suka tekan, dia suka bercakap pergi mari nak ayat tu, kita kena mengelaklah benda tu. Jangan cukup dah kita. Cukup dah kita. Cukup dah kita kembali ke pakai jalan ayat tu. Jangan duk balah, jangan duk gapo kita. Buatlah pakak-pakak buat benda baik kerana kita nak kembali ke rahmatullah. Kita nak kembali ke alam barzakh. Kerana kita nak kembali ke alam akhirat dah. Kita duk belayar hari ni happy-happy nak sapa dah. Happy-happy nak sapa dah kepada alam barzakh hari ni ayat tu. Sebab tu jangan duk lewat-lewat, janganlah. Tak ada faedah gapo kali.
Kita duk bergomo, duk gapo, tak ada faedah sikit habuk, tak ada faedah sikit habuk. Bahkan merugikan kita. Bahkan buat ini kita rugi sekali nak ayat ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Tak ada siapa dia boleh buat gapo. Sebab tu dah hari ni nak ayat tu kita kena usaha. Ni janji Allah Taala. Wa hum fiha khalidun. Mereka itu kita ni. Tok lelaki dan juga bini-bini ni. Di dalam syurga esok. Apa nama? Tuhan kata khalidun, khalid. Duduklah mu, tak ada dosa. Kekal buat selama-lama. Tuhan suruh duduk. Duduklah dulu. Ni kita akan berakhir situ ni. Satu saat kita akan sampai situ. Dan kita akan duduk situ selama-lamanya. Tuhan tak binasa dan kita tak binasa. Tuhan kekal, kita pun kekal. Kita kekal ialah Tuhan kekal. Kekal Tuhan ialah kekal zati dah. Kekal zati Tuhan nak ayat tu. Dia tak jumpa dengan kesudahan nak ayat tu. Tu dah. Sebab tu panggil bakok artinya kekal. Kidam artinya sedia. Kita lagi kata kekal. Tapi kekal kita ni Allah Ta'ala izin kepada kita suruh kekal. Mana tu? Bila kita duduk di rumah kita, siapa ke rumah kita. Hari ni kita duduk tengah jalan, pocik panggah, jangan duduk gila lah, learning. Jangan duduk lalai lah, kita learning duduk tengah jalan. Jangan galik. Imam Ghazali suruh berkawi banyak. Imam Ghazali suruh kukuh molek perahu-perahu tu. Kerana mu nak belayar ni laut yang sangat dalam, beringat. Takut karang di tengah laut, tak ada lah, tapal mek sungguh lah. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayat ni. Ni merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat lagi dalam suratul Ankabut ayat yang ke-7. Ni Tuhan ada cerita apa ni? Tuhan ada cerita ialah orang beriman dan amal soleh juga. Macam mana Tuhan ada cerita? Wallazina amanu wa amilus solihat. Dan mereka-mereka yang beriman dan amal-amal soleh. Orang yang beriman dan amal soleh. Ni Tuhan ada cerita juga. Lanukaffiranna anhum sayiatihim. Sesungguh kami nak kifaratkan daripada mereka itu sayyiatihim, akan dosa-dosa mereka itu. Tuhan royak kita dah. Orang selalu beriman dan amal soleh, Tuhan kata dah, aku nak apung dosa dia, aku nak kifaratkan kesilapan dia. Ni nak ayat ni. Sebab tu dah kita balik dah. Dulu kita teruk, tapi kita balik dah learning. Kita mula menegakkan iman kita dan amal soleh. Jadi orang molek dah kita. Dulu tak molek, tak comel. Learning orang comel dah. Jadi comel dah kita hari ni. Alhamdulillah dah. Setengah orang tu pergi buat umrah dah. Setengah orang tu nak ayat kata buat kebajikan. Nak ayat banyak. Nak ayat tu. Dia sudah kembali ke pakai jalan dah. Orang ni panggil peluang terbaik bagi dia. Nak ayat tu. Bukan dia akan dapat apa? Tuhan kata lanukaffiranna anhum. Sesungguhnya Allah Ta'ala katakan kami nak kifaratkan. Kifarat apa? Nak kifarat hadamah tu sayyiatihim, iaitu dosa-dosa hak kita buat dulu. Hari ni ayat atas habis dah kita molek. Allahu Akbar. Poci-poci ni ayat kata jangan putus harapan ni. Tuhan janji lagu ni dah. Aku nak kifaratkan dosa demo tu. Hak dia teruk dulu aku nak kifarat. Aku nak buang. Kifarat mana nak menghapuskan dosa tu. Hari nak. Tapi kita naknya beriman betul-betul dan amal soleh. Hari nak ayat kata jangan putus harapan. Allah ada ayat Tuhan ni kok. Nabi pun ayat gitu juga. Walaupun dosa mung tu sebanyak buih di laut sekalipun. Walau sebanyak pasir di patah sekalipun. Jangan dia putus harapan kepada Allah. Kerana Tuhan ni amat pengampun. Amat kasih sayang kepada hamba-hamba dia. Bila kita nak sungguh daripada hati kita. Kita nak merayu tiap-tiap malam. Kita nak mengadu kepada Tuhan tiap-tiap malam. Duk cerita tentang kita dengan Tuhan. Duk royak dia sama sore malam-malam. Teriaklah kita nak royak tersesar macam dulu. Sesar kesilapan kita. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah tengah malam. Maka Tuhan akan ampun kepada kita. Jangan bosan, jangan bosan, jangan bosan.
Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat. Banyaklah. Kerana orang ni, berapa orang ya. Hak comel ambil di awal sampai ke akhir, berapa orang ya kita ni. Rolik kita ni, Allah, masa muda nak ayat tu mengaruk belakang. Mengaruk. Nak ayat tu. Banyak wak maksiat nak ayat. Tak harik. Yang kita bimbangnya, Tuhan mati waktu kita muda. Ni tak orang tak ada peluang lah. Tengah kita duduk mabuk, Tuhan mati kita. Banyak mana hari ni pemuda-pemudi kita. Tengah-tengah duduk mabuk, mati. Tengah mabuk, tak ada semaya. Tak ada semaya, duduk lobi. Lobi, pening kau tu, pening kau ni. Allah, lawai orang tua, deraka kau orang tua. Khabar-khabar mati dengan keadaan lagu tu. Allahu Akbar. Oh tu, wallahu a'lam lah. Suruh Tuhan lah. Tak berani nak kata hamba nak ayat tu. Ni nak ayat tu. Tapi kalau mengikut janji Allah Ta'ala, teruk lah. Teruk. Sebagaimana Nabi duk cerita, sebagaimana Tuhan duk cerita, teruk sekali. Ni adik-adik muda, adik-adik pemuda-pemudi kita nak ayat tu. Sebab itulah. Kenapa? Di waktu muda ni, Allahu Akbar, jarang orang nak juruh nak ayat tu. Masa tua nu Tuhan tak mati lagi kak. Nampak cokong duk di masjid. Apa tak lagi? Sakit pula Tuhan buing. Nanti kera teriak, temengak orang teriak. Teriak apa, sedih hamba ni. Sedih, tak ada buat amal apa demo. Demo tak apalah masuk surga. Kita tak tahu nak masuk dak, kita ni surga ni. Duk belah diri dia nak ayat tu. Duk belah diri dia. Nak ayat bimbang takut masuk neraka, dia takut sekali. Kerana neraka ni tempat azab. Walau bukan api, walau gapo sekali pun semua tu azab berlaku. Walau dengan godel, walau dengan gapo pun, nak ayat tu azab disebut. Dalam neraka esok. Sebab tu nak ayat tu menyesal orang tu nak ayat tu. Sebab tu hari ni nak ayat tu, tengok janji Allah Ta'ala ni, bila kita beriman dan amal soleh, Tuhan sanggup nak ampunkan dosa kita, nak kifaratkan dosa-dosa kita. Bukan sekadar tu saja dak. Tuhan kata wala najziyannahum, Tuhan kata wala najziyannahum ahsanallazi kanu ya'malun. Ni akhir ayat di suratul Ankabut. Wala najziyannahum, dan sesungguhnya kami nak beri balasan, kami akan beri balasan akan mereka itu. Siapa dia tu? Kita lah, hamba-hamba Tuhan ni, orang yang beriman, beramal soleh ni lah. Saat ni dia nak hapus dosa kita, ni dia tak, aku nak beri balasan, aku nak beri. Saat ni aku nak beri dosa ni mung. Jadi dosa mu hak mu laku dulu, aku buat berkan mu orang molek dah. Lepas tu aku nak wi balasan pula, bukan aku tak wi dak, nak wi rangwan pula. Allah ya Tuhan baik sungguh. Allahu Rabbi, tengok Tuhan ni baik sungguh. Dia kena suti nak ayat kata Allah. Dia perakat, dia notis dah. Wala najziyannahum, dan sesungguhnya kami nak beri balasan kepada mereka itu yang wa amal soleh dan beriman. Hanya nak bui lawan ni, hanya nak bui hadiah ni, nak bui balasan ni. Ahsanallazi kanu ya'malun, ahsanallazi kanu ya'malun, berbanding dengan hak mung duk buat di dunia dulu. Hak kita dah buat di dunia dulu, hak kita dah patuh Tuhan, hak kita dah laksanakan perintah Allah Ta'ala ni, hak Tuhan suruh semaya, hak Tuhan suruh puasa ni. Kalau berbanding dengan hak Tuhan nak wi balasan di akhirat esok, ahsan, hak akhirat esok Tuhan nak balas terlebih baik kalau berbanding dengan hak munduk buat di dunia dulu. Ni nyata-nyata ibu-ibu, ayah-ayah nak ayah kata. Nyata sekali. Apa hak Tuhan nak wibalah kita ni, Tuhan kata dah lebih baik daripada hak munduk buat di dunia dulu. Mana munduk semaya 5 waktu tak ada letih sikit habuk hari. Dengan Tuhan nak syurga padai ke tak? Tak padai. Sebelah wah topoh syurga pun tak padai lagi. Sebutir wah tamat syurga tak padai lagi dengan ibadatmu di dunia ni. Tapi Tuhan tetap syurga dan nikmat-nikmat syurga kepadamu. Asalkan menjadi orang molek, menjadi orang molek. Jadilah orang molek, beriman dan amal soleh lah, beradulah kejahatan.
Cukup dah kita pandai dah hari ni. Beradulah bala, beradulah. Kita baik sama baik lah. Holo moholo tangi maaf memaaf. Neh, apa ngai hai apai sengkan lekan. Hai apai no ya tu. Berilah maaf kepada saudara-saudaramu yang mana munduk bala, yang mana mu tak setuju, bawa pada cukup dah. Kita kena bertawaduk kepada Ta'ala. Jangan kita bertakabur. Jangan kita bertakabur, jangan kita berasa tinggi, jangan berasa hebat, berasa megah no ya tu. Kita ni hamba Allah Ta'ala yang Tuhan jadi daripada air mani yang hina sekali. Kita ni Tuhan jadi daripada air mani, ayah kita, mak kita. Pas air mani, air mani hina sekali, air mani. Air kemaluan. Pas kita lebih mana? Kita lebih mana? Mung kedeben mana? Mung megah mana? Mung hanelai mana? Tak ada. Jadi daripada air mandi belakang. Tu ada yang jadi pada tanah. Kita daripada air mani yang hina. Tak ada dah, tak ada dah. Ni ayat daripada air mandi yang hanyi ayat tu. Pak ingat dalam perut kita ayat tahi bergatai-gatai. Dalam perut kita ni jangan duk sombong, kata tahi bergatai-gatai, pas lebih mana mu. Haning ingat molek ni di antara kita kena ingat, kita tak ada gapo sekarang. Hak Allah Taala berlaku. Kerjalah apa yang Allah Taala perintah kepada kita. Haning dua-dua ayat dan dua surah yang berbaca saat ni di antara panggil janji-janjian Allah Taala atau balas Allah Taala kepada orang yang beriman dan amal soleh. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah nak cerita kata, ni keadaan kita hidup di dunia hari ni, jangan lalai. Jangan berasa sombong, jangan berasa ego. Nah, jangan berasa kita ni tinggi. Kita kena selalu tawaduk. Tawaduk, sama-sama tawaduk. Nah, kerana Nata kata orang tawaduk ni orang comel sekali. Kena dengan kita seorang hamba yang hina. Jadi daripada air mani, kita kena merendah diri, tak ada gapo kita. Tak ada kebesaran bagi kita. Ni ayat tu. Kerana tu hewi segala-gala tu wi penyai je. Wi umur kita penyai, kita penyai 60 tahun. Guna ayat tu. Wi duit, penyai duit juga. Tu hewi kereta, penyai kereta. Sampai kita tak bawa mati benda ni. Tak ada orang mati tamuh dengan kereta-kereta, tak ada ramuh dengan rumah-rumah, tak ada. Tuhan wi penyai je. Hari kita mati tu boleh kat orang lain dia hak kita. Tuhan wi penyai kat orang lain pula. Gerai kebun kita nama orang lain pula dah, nama orang lain pula dah. Tu. Orang tu pula pun makan sudah apa mati. Tuhan wi penyai je. Makanlah sekadar untuk hidup dalam dunia. Padahal mun wagi tak leh aku wi penyai je. Ni keadaan dunia ni tu hewi penyemik kita no ya tu. Jangan berasa hagah. Kita ada pitih banyak, jangan berasa hagah tu hewi penyai je. Dia nak tarik sekelip mata no ya tu. Hak dia berlaku jangan mengaku hak kita. Ni no ya tu kita. Hak kita duk berasa lebih berasa apa tu bukan hak sebenar. Tu benda pelam je. Benda palsu no ya tu. Jangan kita rasa bangga dengan benda tu. Jangan tertipu. Jangan ditipu oleh benda-benda dunia no ayat sampai tu. Habis orang reti no ayat benda ni tak ada. Sampai para wali. Orang ngaji ilmu tasawuf tinggi-tinggi lagu ni lah. Siapa makam dia, siapa martabat dia. Dia berasa tak ada gapo ni, tak ada rasa nak sombong dia. Kerana dia tak ada sekarang habuk hak Tuhan berlaku. Kain dia duk pakai, duk kilah tu hak Tuhan juga. Tu no ayat kata dia. Hati dia sampai ke situ tu no ayat tu. Sebab tu dia boleh lembut dengan orang. Dia boleh tunduk dengan orang. Dia boleh berasa Allah hina no ayat tu. Ni ayat. Allahu Akbar. Nak pergi situ hati kita payah. Kita nak helak hati kita pergi situ ni payah sekali kita nak rasa. Kerana kita tak pernah didik. Tak pernah kita ni dididik semacam tu. Tak pernah tarbiyah. Hidup kita tak pernah di bawah tarbiyah. Sebab tu kita berasa ego, berasa sombong, berasa tengok, berasa habis no ayat tu. Ayat tu. Jadi perangai-perangai setan berlaku kita yang kita duk pakai dah hari ni. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata di hari ni kita boleh mikir berlaku dah. Boleh mikir dalam kehidupan kita. Amba demo supaya sama-sama ada dosa berlaku. Marilah kita bertaubat bersama-sama untuk nak menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah lebih kurang malam ni. Kemudian amba nak cerita sikit lagi berkenaan dengan iaitu ni dosa yang mana ulama mari kumpul, mari himpun, iaitu ni dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pertama apa nama ibu-ibu?
Kita telah tahu dah. Hak besar sekali orang yang bersyirik dengan Allah Ta'ala. Orang yang mengutui Allah Ta'ala. Orang mengutu dengan Allah Ta'ala. Orang ni, dia ada pegang, ada lagi selain daripada Allah Ta'ala. Dia ada percaya, ada boleh hati dia. Hak ni pun kena reti juga ni. Kita ni kena reti juga buku syirik-syirik ni pun. Jangan selalu kata syirik, jangan selalu kata menghukumkan syirik atau syirik. Kau ni kena faham. Ada setengah orang ni telajak pun ada. Telajak nak ya tu, syirik telajak je. Pengukuran nak ya Allah. Banyak sekali. Tengok orang buat gitu. Kadang-kadang orang cari air tawar kata syirik dah. Orang pergi jumpa tuk bomo syirik. Pelik nak ya tu. Syirik betul mana kita kena tahu kita ni. Sungguhlah syirik ni kalau betul-betul syirik Tuhan tak terpung. Moga Tuhan ada ayat dah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tu dalam surah An-Nisa ayat 116. Memanglah Tuhan tak ampunkan iaitu dosa syirik, kesilapan kita syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni apa ni? An yushraka bih, bahawa orang bersyirik dengan dia nak ayat tu. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Selain daripada syirik Allah Ta'ala apung dosa. Tapi apung saat itu tu. Apung saat itu liman yasha, bagi orang dia khandak. Dan dia tak khandak, dia tak apung. Dan dia khandak, dia apung. Terhati di atas khandak dia. Terhati di atas khandak dia. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang bersyirik dengan Allah Ta'ala, faqad dhalla, maka sungguhnya telah sesat orang ni. Orang ni sudah sesat dah. Sesat sampai mana? Dhalalan ba'ida, sebagai sesat yang jauh. Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Dekatlah. Kerana dia sesat ke? Hidup dia raba-raba, akhir sekali neraka, terjun ke dalam neraka. Ni nak ayat tak orang bersyirik. Tapi kena bertilah ibu syirik tu. Jangan semata-mata orang pergi jumpa tok bomo syirik. Ni panggil jahil saja. Panggil jahil dari segi syirik. Orang minta air tawar, orang minta penawar semua. Tu bukan syirik. Tidak. Dia tak ada beza bomo kapung ke bomo luwung, kau tak ada beza. Masa Rasulullah tak ada belum pejabat. Masa sahabat tak ada, masa sakit hospital tak ada. Duk guna apa ni? Tumbuhan semula jadi yang Allah Ta'ala cipta di alam dunia ni. Adanya batu, adanya pokok kayu, adanya akar kayu, adanya daun kayu. Adanya ayat-ayat Al-Quran sendiri. Ayat tu penyembuhkan penyakit-penyakit. Sebagaimana kita dah tahu dah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Hana tu ada cerita dah. Waktu ayat Quran ni ialah shifaa'un, yani penyembuh, penawar. Pahala tu ambil air tawar ke apa nama? Cebok air kelaga, baca ayat siuk dalam tu. Baca ayat. Kita kena faham, baca ayat. Ni kita tengok pak air tawar syirik. Muni aling pak dahak muni. Muni aling telajak ni. Muni aling dengan cara tak reti jadi jahil ni. Ni jahil lebih tukir lagi panggil. Ni nak ayat orang kita banyak sekali duk jadi fitnah dalam masyarakat. Geger habis duk hukum orang syirik tak syirik habis licin. Ni di antara nak ayat tu. Tu masa-masa orang dulu nak ayat tu. Dan siapa dia hak terkenal panggil penawar besar, bomo besar di masa dulu. Tu nak ayat tu. Orang dulu pakai batu. Batu di masa dulu, masa sahabat apa batu, asah batu di apa ni? Asah batu di patak-patak pasu. Untuk nak ambil benda tu pening. Kadang-kadang hak bahasa bubuh lomo, bahasa comor, bahasa lomo, ada bahasa minum pun ada. Macam-macam penawar nak ayat tu. Mari mana ni? Mari kajian daripada dulu lagi dah. Doktor masa dulu lagi dah. Bukan masa Nabi Muhammad saja dah. Sebelum tu pun lagu tu.
manusia hidup permulaan lagu tu lah. Kerana Tuhan jadikan semua ni ada faedah berlaku. Bukan peri-peri dak nak ayat tu. Hanya kita jahil dalam mengguna. Kita jahil dalam mengguna. Tengok daun pohon kapal terbang tu berapa perkara. Berapa perkara cuba tengok jadi. Bunga dia pun jadi. Daun dia sama telah. Batai dia, akar dia. 2, 3, 4 perkara, 5 perkara. Pokok kapal terbang. Hak kita duk malung tu nak ayat tu. Tapi dia tak erti. Sebab tu nak ayat tu. Sebab tu kita nak tahu syirik dan syirik ni, ingat molek. Syirik ni bila kita mengutui Allah Ta'ala dalam hati kita. Kita ada beriman juga, percaya ke pujera tu. Tu baru syirik. Bukan terlalu pujera tu syirik dah. Tu khayal sungguh lah. Ambil dah jera kat ni pergi pocok, syirik dah. Siap lah gitu. Siap dah kena buat berapa. Ni ingat molek. Dia duduk di hati, iktikad kita tu. Iktikad kita, pegangan kita tu, iktikad kita tu. Bila mengutui Allah Ta'ala. Ada kita pegang orang bijak supaya dengan Allah Ta'ala juga. Ada seorang lagi kita percaya juga. Siapa dia weh? Tu hodok gantung tepi pintu tu. Tu syirik lah, syirik. Ni tak tahu ke mana syirik dah, syirik. Orang cari penawar pun syirik nak ayat tu. Allahu Akbar. Ya syirik ni ayat tu bila hati kita percaya dan iktikad benda tu. Sebab tu bukan terhati di atas air tawar. Air masing pun jala. Air payah pun jala. Hubak para pun jala. Makan nasi pun jala. Cahaya naik pek pun jala. Tapi kita tak reti nak bagi syirik, selerak habis orang lain. Jadi petenah habis dengan petua-petua kita. Kita nak buat sedap mulut ya. Kejahilan kita tu buat petenah orang. Bukan betul hak kita tu. Kita ni jahil. Tu dah ayat tu. Ni ingat molek buku syirik ni. Buku syirik ni ayat tu. Lepas tu tak supanya, tak supa di kaifiat. Kaifiat bomo, kaifiat panggil perubak tak supa. Hak ni bahasa jijak paha, jijak tulai belakang. Hak ni bahasa heret paha. Hak ni bahasa pecik urat tekak. Peseng dia. Hak ni kena duduk tenggung. Kena duduk tenggung belunju sebelah. Ya tu. Macam-macam cara dia tu. Cara perubak tu ya tu. Sebab tu ada hak lomo, ada hak minum, ada gapo. Tak nak kira hak como, hak upah, ada berlaku. Jangan kata syirik. Syirik ni ya tu boleh jadi berlaku kalau kita hati punah. Bila kita iktikad kepada salah satu benda selain daripada Allah Ta'ala dapat memberi bekah, dapat beri kuasa macam Allah Ta'ala juga, setarah dengan Allah Ta'ala juga. Tidak. Tu syirik. Syirik. Ada percaya kata, jadi weh. Benda tu. Benda tu khamak. Benda ni kau tu khamak. Tak boleh. Kita nak mati tak boleh. Ingat molek. Tu ya. Tapi kena berhenti buku syirik ni. Banyak duk selerak kat kapung lagu tu dah. Duk selerak kat kapung lagu tu dah ni. Duk tua benda syirik-syirik nak ayat Allahu Akbar. Kena faham molek hadis Nabi dia royak takar lagu mana. Tengoklah syarah dia tu comel molek. Tu ayat tu. Tu ayat. Kena tengok molek. Jangan duk dengar sepitah lalu, jangan tengok molek. Kerana benda ni halusi, benda akidah. Tu di antara ibu-ibu ayah. Yang pertama, dosa syirik ni Allah Ta'ala tak apa. Ya royak dah. Tapi ibu syirik tu saat ni, hang royak saat ni. Ada benda lain lagi seumpama Allah kedebenya. Iaitu adanya kita duk sembah juga, duk percaya juga benda tu. Tu nak ayat tu. Tak boleh. Tak boleh nak ayat. Apa ni kita bersyirik, menduakan Allah Ta'ala. Ada lagi soal lagi nak ayat tu. Sebab tu tak boleh kita. Lagu ni orang syirik, Allah Ta'ala tak ampun dosa dia, tak ampun. Tak ampun ayat tu. Tu yang marah. Kata dia seorang yang kuasa, kita duduk pergi benda lain pula. Kita duduk apa? Kita duduk puja batai pisau, hak tu baik jatuh ke batai tu. Duduk puja lah pujera besar. Duduk percaya kata, dah mari kau ninggak. Siaplah buatmu mati lah. Tak boleh percaya, tak boleh jadi betul. Tak ada Allah Ta'ala saya.
Sudah. Allah Ta'ala saya menghidup dan memati. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ayat kata. Allah Ta'ala ya. Kita kena duduk situ. Yang keduanya menuduhkan perempuan salihah melakukan zina. Ni pun benda berat berlaku ni. Tu. Menuduhkan perempuan yang salihah kata berzina, kata dia ni wak tak comel, perangai tak molek. Tuduh je tuduh. Dan sebab kata tuduh ni dia tak cerak. Bukan kata tak tuduh. Tu. Tak boleh kita, jangan tuduh. Kalau tak rai pesing, jangan nak ayat tu. Dosa besar. Karena Tuhan ada ayat kan dalam surah apa tu? Surah An-Nur. Tuhan ada ayat dalam surah An-Nur tu. Tuhan ada ayat kan? Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu syahadatan abada. Tu. Wa ulaika humul fasiqun. Tu Allah Ta'ala wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ni di antara ayat yang orang tuduh, iaitu orang tina hak salihah. Tina ni comel, tu bukan tina pasal gelinya-gelinya dak. Salihah dia ni kok. Orang tina salihah juh lah ayat tu. Kita tuduh dia melakukan zina. Ingat molek deh. Tuhan kata wallazina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduhkan orang-orang tina hak muhsanat yang salihah. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tapi dia tak leh. Dia tuduh saja tapi dia tak dapat nak bawa saksi 4 orang. Hanya orang tuduh orang berzina ni kena ada saksi 4 orang. Kena ada saksi. Mu tengok dia berzina saat ni tu kena tengok 4 orang cerak-cerak. Walau kita tengok atas perut dah pun. Dia tengok atas perut apa dia ngongak-ngongak lakai sarung. Tak tentu lagi tak berzina, jangan dekat dah. Lebih lagi kena bercerak 4 saksi. 4 saksi. Pasal apa kena 4 nah? Kena benda ni kena laik kali. Kerana berzina ni benda besar. Berzina ni kena besar. Bukan kata orang seorang ya, kita dengan dia tu 2 orang ya. Tak boleh. Kena 4. Lepas tu tengok pun cerai-cerai. Kata berzina sungguh. Kemaluan tu, dia berzina sungguh. Nampak cerak-cerak. Tu nak ayat tu. Barulah boleh kita tuduh lagu tu. Kalau tak boleh buat mari dengan 4 saksi saat ni tu, Tuhan kata sendiri, orang ni nak ayat tu ingat molek hukum dia. Fajliduhum 80 jaldatan. Hukum dia kena godai, kena jilid, kena piak. Berapa weh? 80 rotan. Ni orang tuduh. Ingat orang tuduh orang zina tak ada saksi pun, mulut dia lebar. Ingat molek. Kalau ada hukum Islam dia akan igak. Mana kata mu dia zina? Tak ada mu seorang ada kata gitu. Boleh cahaya belakang lah. 80 rotan piup nak ayat tu. Tak tidur tak tikar lah. Haning nak ayat tu berat sekali. Orang ni mana? Wala taqbalu lahum syahadatan. Orang ni tak boleh buat saksi sampai bila-bila. Abadah. Selama-lama. Wa ulaika humul fasiqun. Orang ni orang fasik. Masuk golongan orang fasik. Jadi orang teruk lari cemar nak ayat tu. Haning nak ayat tu berat tak berat. Tak boleh kita nak tuduh orang. Nak tuduh orang kosi tak boleh, berzina tak berzina ni. Kita tengok wisrak kata 3-4 orang. Tu nak ayat tu. Baru kita boleh kata dia ni berzina sungguh. 4 orang ada dengan muka gambar siap pok. Dah nenek dah. Hanya ayat. Kalau tak ada cukup jangan. Kerana nak 4 saksi semua. Perlu ada 4 saksi semua untuk nak isbatkan
Lakunya dakwa dia saat ni kata dia ni zina, tuduh dia saat ni tu. Kalau tak boleh buat benda tu 80 hotel 80 hotel. Ingat molek mung 80 hotel. Apa kita ni hari ni tak ada benda ni. Mung dosa lah. Hani di antaranya dosa yang Allah Taala tak ampun kepada orang yang menuduhkan orang perempuan yang solihah melakukan zina. Hani ingat molek. Nah, hari ni banyak sekali orang duk cerita, orang duk kecek oleh kampung ni. Dia tu zina dengan dia tu duk tidur dengan dia tu. Ingat molek, kita nak kecek benda ni. Nah, nak kecek benda ni ingat molek. Biar terang, biar gapo nak. Kerana satu keaiban besar. Satu keaiban besar. Nah, banyak dah. Tu ada tunjuk kita duk tuduh orang zina. Dia ni zina, dia ni zina. Laksan tak ada kali. Duk dengar orang saja gini. Duk bawa mulut jajar kau tu jajar kau ni dak ayat kata berzina. Ni kadang-kadang tu hawi bidah. Tu hawi bidah klik ke dia. Banyak dah amor tengok. Amor tengok manusia dia tu hai balah. Belum pada mati, belum pada gapo, nyata-nyata. Tuduh orang berzina, supaya dia tengok dah. Allah dak ayat kau lah supaya dia tengok diri. Akhir sekali teh dia anak dia. Anak dia sendiri jadi berzina dengan orang. Malu sampai ke hari ni. Tidak ia jajar orang. Allah jajarlah orang. Jajar. Baik terhawi kena anak dia sendiri berzina. Tu dia. Duk perak anak berzina sampai ke hari ni. Ni ingat molek kita. Ingat molek. Kita duk buat tu jajar orang ni nyata ke tak? Nyata ke tak kita. Tengok dengan putih mata kita ke tak? Tuduh orang berzina ni kena 4 saksi. 4 orang saksi. Cerak-cerak tengok kemaluan dia duk masuk dua tu. Duk berzina dua tu kita nampak cerak dah. Tu barulah laku tuduh kita. Dakwa kita baru laku. Tok Qadi boleh ambil buat kira. Kalau tak ada gapo terserah royak lah. Tidak. Benda ni benda besar. Ni royak. Tu hawi bidah, Ni kata kena, sekat kena dia senyak dah Senyak dah kena dia dah. Ni tu royak tu. Jangan ibu-ibu ayah nak ayat tu. Sayalah ke dirimu. Sayalah kepada anakmu. Jangan selalu. Kita dak ada gapo sikit pakak basic lah, pakak dak mengopak. Akhir sekali tu balah. Kena dia sendiri juga. Rebah cetok lah. Nak ayat tu. Apa tak lagi? Apa boleh buat lagi? Ni keadaan ayat tak boleh. Jangan dituduh. Hari ni banyak sekali masyarakat kita suka kecek orang. Allahu Akbar. Kutik orang. Duk merisik mencari gudih orang. Duk cocoh gudih orang. Ni ingat molek jangan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan munduk merisik-risik cari keburukan orang. Jangan. Ni adalah ajaran Islam kepada kita. Kita orang Islam ni orang comel, ingat molek, orang comel. Jangan ada buat benda tak comel. Walau kita tahu sekalipun sepatut kita susuk. Tu ayat. Kita tahu kata dia tu duk berzina. Dia mula ayat kita serak-serak dah. Tuan sendiri duk mengaku dah. Katuk mulut. Katuk. Jangan anak kita duk kecek. Ayat. Jangan. Apa senyap? Bini kita duk kecek. Jangan memang. Kita kena lari. Tu lelaki duk kecek. Memang beradu. Nanti Tuhan kutukkan kita lagi ke datang. Jangan hidup kecek orang. Sikit lagi kena pada anak kita, kena pada menantu kita, kena pada cucu kita. Ni nak ayat tu balas Allah Taala. Benda ni bukan berlawak main. Kita nak kacau jaja tu nak gapo boleh lawan ke? Orang 10,000 ke? Boleh gapo? Baik kita mengatik, baik kita berzikir, baik kita istighfar, baik kita bertaubat kepada Allah Taala. Dosa kita lepas dah, pada cukup nak tambah dosa lagi. Cukup dah kita tambah dosa lagi. Ni ibu-ibu ayah ingat. Amba royak ni bukan amba kata siapa-siapa dak. Mengingati. Diri amba dan juga keluarga amba nak ayat tu. Jangan. Dia tengok orang. Jangan dia tengok orang. Benda tak comel. Bila tak comel, kita senyap. Tutup. Bukan kita beri nasihat kepada orang tu. Esok-esok jangan dia buatlah lagu ni. Tuhan tak comel. Tuhan tak molek. Kita nasihat ke dia. Jangan buat dia malu-malu. Sehingga dia ni malu nak ayat tu. Kita kena beri harapan kata Tuhan ni apung. InsyaAllah taubatlah nak buat gini. Tak ada siapa dia nak. Lagu ni. Banyak.
Bagi perut besar 3 bulan dah. Tak tahu tu mana. Tak tahu tak ayah di mana, pak di mana tak tahu dah. Nak sebut capan tak boleh dah. Kita jangan duk kecek tu dalam kampung kita. Jangan duk kecek dalam kampung kita. Luar kampung kita jangan duk kecek. Susuk. Katuk mulut. Anak kita, cucu kita, bini kita semua katuk mulut. Bila kita tahu dah nyata dah benda tu. Apatah lagi benda tak nyata. Benda khobar angin saja kita dah buat jaja dah. Duk jual dah kot tangga-tangga demo. Allahu Akbar. Hak ni dah duk bidah gelik kita sendiri. Bidah kena anak kita. Bidah kena bini kita sendiri. Dulu kita suka bini orang. Kita suka ke bini orang. Bini orang tu duk main dengan dia tu. Akhir bini kita duk main dengan orang juga. Hani ibu-ibu waliyazabillah. Dulu kita nak cerita anak dia tu perut besar. Anak dia tu duk perut besar. Anak dia tu berzina. Sikit lagi cucu kita berzina pula. Hani ingat molek lah. Ingat molek. Dia tu hai marah lagu tu dia ke buat. Dulu ke Allah suka kelak-kelak dia cerita learning. Muka masa sepung dengan busuk ketuk dah. Gitu kena cucu dia dah lah. Dia kata 3 beradik tu habis licin belakang dia kata. Tak ambil. Dulu suka kat orang dia, suka kat orang. Tunggal hari ni. Ni ayat tu. Ni hodok berlaku dah ibu-ibu ayah ayat tu. Tuhan balah, Tuhan beri bedah klik kepada orang itu sendiri. Waliyadzabillah, minta jauhlah ya Allah daripada keluarga kami dan umat-umat kami ya Allah. Jangan ada macam tu ya Allah dalam masyarakat kami ya Allah. Jangan suka macam tu ya Allah. Mengutuk orang ya Allah, mencarikan kelemahan orang, kecemaran orang. Tangilah ya Allah. Jangan cari gudi orang, jangan cari kelemahan orang. Kita sempurnalah hak kita. Jangan lepas padu benda lagu tu. Bahkan kita kena ayat atas tu pengajaran. Koyak anak kita tu, jangan dia jadi gitu mek oh. Jangan dia jadi gitu awak oh. Ni nak ayat tu, dia jadi gitu nak agama mana lagi? Mek nak kita muka mana lagi? Cik nak kita muka mana lagi? Malu habis uti kapung. Malu habis 45 uti kapung nak ayat orang tahu belaka. Jangan mek, jangan. Susuk jangan duk kecek hak orang. Orang tanya tak tahu, tanya tak tahu, tanya tak tahu, jangan duk koyak. Jangan duk main khabar angin nak ayat tu. Hani nak cerita kata, yang keduanya, tak boleh kita nak menuduhkan orang lain. Ini di antaranya dosa yang tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka setakat itulah malam ni, ibu-ibu, ayah-ayah. Dan sekadar, kita akan sambung lagi, ada part lagi. Tu insya-Allah. insya-Allah Ta'ala. Biiznillah. Kalau Tuhan taruh umur demo lagi ni, kita akan berjumpa pula di minggu depan, insya-Allah Ta'ala. Kata uzur apalah. Tidak ada halangi apa, jumpalah insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah. Maka malam ni setakat inilah dulu. Semoga apa yang hamba ucap nasihat atau mengingati tazkirah pada malam ni semoga menjadi naf'at besar kepada puak kita semua, khususnya kepada orang kita di Petaning ni. Orang kita di Petaning ayat tu, masyarakat kita Melayu khususnya. Tu dah. Maka sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.